Rabbi shrah li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, pada pagi ini Allah izinkan kita sekali lagi untuk berkumpul dalam alam maya ini untuk belajar kunci bahasa Arab, khususnya iaitu nahwu dan sorof. Semoga dengan sedikit usaha yang kita lakukan ini boleh memberi manfaat kepada kita, kefahaman kepada kita dalam membaca ayat suci Al-Quran, insya-Allah. Baik, pagi ini semua sihat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Hilangkan penyakit ini. Semua masih bersemangat lagi ke atau macam mana? Sebagaimana tu itulah Allah Taala. Baik, jadi harapan Ustaz semua kita masih bersemangat untuk terus belajar asal bahasa Arab ni atau kunci bahasa Arab ni. Dengan ada kunci ini maka kita boleh buka sendirilah, itu masuk di sebalik perkataan kunci. Jadi kita belajar kunci ni maksudnya kita nak buka sendiri. Nak buka sendiri bila kita baca Quran, nak buka sendiri, kita nak rungkai apa perkataan-perkataan, kalimah-kalimah yang kita baca itu. Kalau belajar ini tapi tak buka, maknanya tak ada makna lah. Dia belajar kunci, dia belajar tentang kunci tapi bila baca Quran macam dulu juga dia baca. Baca dengan keadaan tak tahu juga, tak faham juga. Maksudnya belum berhasil lagi lah. Belum berhasil lagi. Jadi kalau dia belajar tentang kunci bahasa Arab dan dia pun masa mengaji Quran dia cuba kaji apa yang dia belajar itu, maknanya dia sedang menggunakan kunci yang dia telah belajar pada beberapa siri yang lepas. Itu yang kita harapkan. Baik. Ustaz ada hantar nota tu sebelum kita sambung ayat Quran. Cuba tengok nota dulu. Nota yang komputer tu. Ini sebagai sambungan yang Ustaz ajar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu, yang tu. Baik. Al-kalam bermaksud ucapan ataupun perkataan atau perbicaraan. Ketiga tu memberi maksud yang merujuk kepada kalam. Kalam di sisi ulama nahwu dia mesti melengkapi 4 syarat inilah. Di tepi sekali tu itu dia panggil matan. Bukan mantan, mantan orang yang letak jawatan dah habis jawatan. Itu mantan, ini matan. Jadi kan yang babul kalam al-kalamu wal lafzul murakkabu fi dubil wad'i wa aqsamu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Itu panggil matan. Yang ni yang dulu Ustaz kena hafal ni. Masa tahun 1990 kena hafal. Yang mana yang tepi-tepi tu itu panggil matan. Dia panggil perkara asal yang belum diproses lagi, yang belum dihurai, yang belum ditafsirkan lagi, itu panggil matan. Yang di tepi kita yang berkala ni, ini dihurai, ditafsirkan, dihurai, dipecah-pecahkan dia punya perbahasan ni. Itu panggil perbahasan ni lah. Yang tepi yang mula-mula tadi tu dipanggil matan. Yang matan bukan mantan. Kena betul kan? Nanti tanya Ustaz, apa mantan Ustaz? Terkejut Ustaz. Jadi Ustaz betulkan perkataan. Matan. M-A-T-N. Matan. Okey lah. Jadi kalam bermaksud ucapan, perkataan ataupun perbicaraan. Dalam bahasa Arab mesti melengkapi 4 syarat yang disenaraikan. Mesti ada lafaz. Al-lafzu yang kita belajar minggu lepas tu. Apa dia lafaz? Iaitu as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati. Tak ada baris tu, macam mana nak baca tu? Tak tahu tu. Macam mana? Mana nak baca tu tak? Tu tak ada baris. Okey. As-sautul, as-sautul, kaedah mengaji bahasa Arab ni, mengaji kunci bahasa Arab ni, kaedah dia nak bagi cepat boleh bahasa Arab,
kita cuma tangkap baris yang ujung-ujung tu. Tu tangkap bahasa Ustaz. Mana catik yang baris yang ujung-ujung tu. As-sautul mushtamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati. Pastikan dapat huruf yang ujung-ujung. Sebab kita kan ngaji nahu. Nahu ni dia kira baris yang ujung. Sampai tu ingatlah jugalah sebutan yang mula-mula tu. As-sautul al-mashhur ala ba'dil hurufil hijaiyati. Lafaz iaitulah suara yang melengkapi di atas setengah huruf hijaiyah. Itu panggil lafaz. Yang kita belajar minggu lepas kan? Nak panggil lafaz, nak sebut lafaz, mestilah perkataan itu dia melengkapi huruf hijaiyah. Macam kita sebut khalaqa. Ada tak huruf hijaiyah khalaqa? Ada kan? Khalaqa, ada kha, ada lam, ada qa. Kita sebut lagi. Kita sebut dalam Quran. Ya'malun. Tuan-tuan ayat Quran ya'malun, ada ya, ada ain, ada lam, ada mim, ada wa, ada nun. Itu dipanggil melengkapi huruf hijaiyah. Kalau bahasa kita biasa macam bentuk soalan, limadha tadi tak dengar. Limadha, ada lam, ada mim, ada alif, ada zal, ada alif. Limadha. So, maknanya perkataan yang kita sebut itu melengkapi huruf hijaiyah. Itu panggil lafaz. Yang keduanya al-murakkabu. Al-murakkabu. Murakkab. Kalau baca ringkasnya murakkab. Apa dia punya definisi dia? Ma tarakkaba. Nanti yang baris hujung. Ma tarakkaba min kalimataini fa akthara. Siapa yang catik baris yang hujung tu nanti dia boleh baca Arab insya-Allah. Ma tarakkaba min kalimataini fa akthara. Isyarat kalam yang kedua iaitulah mesti murakkab. Murakkab ni maksudnya perkataan yang bersusun ataupun kalimah yang bersusun ataupun lafaz yang bersusun daripada dua kalimah ataupun lebih. Itu makna murakkab. Perkataan atau lafaz ataupun kalimah yang bersusun min kalimataini daripada dua kalimah fa aktsara ataupun lebih. Nak jadi murakkab mesti dua kalimah ataupun lebih daripada dua, tiga ke empat ke dan berikutnya. Contoh macam Ustaz baca Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Berapa kalimah tu? Banyak kan? Banyak. Jadi bila banyak sudah tentu itu murakkab. Lagi aku sebut lagi. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Banyak tak? Banyak. Itu murakkab. Lebih daripada dua. Allahu nurus sama. Kan? Itu pun banyak. Itu pun dah berapa perkataan, berapa kalimah. Artinya murakkab mesti dua perkataan ataupun lebih, itu panggil murakkab. Jadi setiap ayat Quran yang kita baca tu, yang setiap satu ayat tu berapa kalimah tu berapa kalimah ada setiap satu ayat tu, itu adalah murakkab. Okey, selesai. Begitu juga bahasa-bahasa yang kita sebut bahasa Arab kan. Man anta min aina ila aina kan. Kita tanya kawan kita, masmuka aina taskun kan. Al-an madza taf'al kan, kita tanya. Perkataan kita tu bersusun beberapa perkataan. Kawan kita menjawab juga dengan soalan kita tu, dia jawab dengan beberapa perkataan, maka itu panggil murakkab. Okay. Kalau yang tak murakkab ni satu perkataan je, disebut ana. Ana. Dia sebut ana, itu tak murakkab, satu perkataan. Okay. Anta, satu perkataan, tak nama murakkab. Okay, baik. Seterusnya al-mufidu. Nah, speed sikit sebab kita nak sama ayat Quran kan. Al-mufidu iaitu fi ni maksudnya memberi faham, memberi kefahaman. Al-mufid. Apa ta'rif dia? Ma afada faidatan. Macam Ustaz kata tadi, cuba
cepat dalam mencatik baris hujung tu. Dia dalam ngaji nahwu ni baris hujung tu yang menjadi fokus kita. Ma afada faidatan yahsunu sukutu 'alaiha minal mutakallimi was-sami'i. Kalau dalam kitab ustaz yang ustaz ngaji lama dulu, was-sami'i 'alaiha, dia ada 'alaiha. Tak apalah, sini nota dia orang bagi ni. Dia tulis was-sami'i. Sebab tu ilmu ni sebenarnya ilmu dia memang terkenal. Siapa yang mengaji bahasa Arab memang dia akan melalui proses yang sama, itu belajar benda-benda macam ni lah. Baik di Malaysia, baik di Indonesia, baik di Thailand, baik di mana sekalipun, inilah proses belajar dia. Ini bukan ilmu yang baru lah, ilmu yang sudah lama turun-temurun orang belajar. Para ahli ulama dahulu semua belajar ilmu ni. Ma afada faidatan yahsunu sukutu 'alaiha minal mutakallimi was-sami. Ma ni mana? Perkataan ataupun lafaz. Ustaz terlindung perkataan. Okey. Okey. Ma atau lafaz atau perkataan ataupun kalimah yang memberi faedah sebagai faedah, macam tu terjemahannya. Yang memberi faedah sebagai faedah, yahsunu sukutu, yang diamlah, yang eloklah orang yang diam, alaiha ke atasnya, minal mutakallimi daripada orang yang bercakap, wasami dan orang yang mendengar. Kalau kita nak ikut makna tu memang kita rasa macam pening apa benda ni. Nanti Ustaz bagi faham. Ustaz ulang balik terjemahannya. Ma mana kalimah ataupun perkataan atau lafaz yang memberi faedah sebagai faedah, yang eloklah orang yang diam. Eloklah orang yang diam. Mana orang yang dengar ni dia diam, dia tak tertanya-tanya apa benda kamu cakap ni, apa ni. Dia tak ada. Dia tak tanya tu. Jadi orang yang diam ni dia diam sebab dia faham. Orang yang faham ni dia diam, betul tak? Faham tu diam. Ya sepatutnya begitulah, yang diam tu maknanya faham. Ada orang juga yang diam langsung tak faham, ada juga. Tapi dalam bab mufiq ni maknanya diam memberi maksud dia tak bertanya dah. Kan kalau tak faham ni kan, apa ni? Yang ni macam mana? Itu orang yang bila bertanya maknanya dia nak faham, Tapi kalau orang diam, dia tak tanya lah sebab dia faham. Itu nampak ni lah. Tapi nampak satu lagi, ada juga orang yang diam. Dia kata, malah aku nak fikir-fikir, aku diam lagi bagus. Itu bab lain. Itu bab lain. Jadi, yahsun suku tu mana eloklah oleh orang diam. Dia tak tanya. Alaiha ke atas kata yang dia dengar tu. Kan? Contoh dia dengar orang sebut. Azhabu ilal masjidi. Dia dengar orang sebut azhabu, aku pergi ke masjid. Bila orang yang dengar tu, dia tak tanya dah. Sebab dia faham kawan tu nak pergi ke masjid. Dia tak tanya dah. Sebab dia faham. Itu maksud orang yang diam tu dia elok. Dia tak tanya dah. Dan mutakallimi daripada orang yang bercakap, wasami dan orang yang mendengar. Maksudnya orang bercakap pun faham dan orang yang mendengar pun faham. Itu maksud mufid. Okay, itu contoh-contoh yang Ustaz sebut yang luar lah. Kalau Ustaz sebut ayat Quran contoh. Macam Ustaz sebut. Tapi kena faham bahasa Arab lah. Ustaz sebut. Khalaqallahu samawati wal ard. Orang yang faham bahasa Arab, dia tanya dia. Dia tak tanya kan. Sebab dia faham. Khalaqallahu samawati wal ard. Telah menciptalah oleh Allah akan langit dan bumi. Jadi orang yang faham bahasa Arab, dia tak tanya dah. Bila Ustaz sebut khalaqallahu samawati wal ard, telah menciptalah oleh Allah akan langit dan bumi. Itu mufid lah tu, sebab Ustaz sebut ni Ustaz faham. Ustaz nak menyatakan bahawa Allah mencipta langit dan bumi. Dan orang yang dengar pun dia tahu bahasa Arab, dia tahu Ustaz sedang menceritakan Allah mencipta langit dan bumi. Tapi kalau kita tak tahu bahasa Arab, itu bab lain. Ini bagi orang yang tahu bahasa Arab, tiba-tiba dia tanya, apa khalaqallah apa? Padahal dia tahu bahasa Arab. Itu tak sepatut dia tanya lah, sebab dia dah faham lah kan. Kalau yang tak faham macam ni, khalaqallah, telah menciptalah Allah. Maka orang dengar apa?
telah mencipta Allah. Allah cipta apa? Baru dia tanya balik. Itu makna dia tak faham. Dia tak faham. Sebab ayat tu Tergantung. tergantung. Macam tu. Dia tak mufid. Khalaqallah, telah menciptalah Allah. Cipta apa? Jadi orang yang dengar pun dia macam nak tanyalah. Allah cipta apa? Maka ustaz kata khalaqallahu samawati wal ardh. Allah telah mencipta langit dan bumi. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Ustaz sebut ustaz faham dan ustaz dengar ni orang yang dengar pun faham. Jadi bila faham nama dia mufid, selesai. Dan seterusnya bil wad'i dengan bahasa Arab, dengan bahasa nota yang ustaz bagi dulu, yang ustaz ajar yang tulis tangan tu, sebenarnya kita kena tambah sikit, iaitu yang lengkap kat sini, iaitu dia kata bil wad'i dengan bahasa Arab, iaitu bil qasdi atau bil wad'il arabi. Tuan-tuan nak boleh bahasa Arab, kena latih baca perkataan yang tak ada baris. Boleh tak? Boleh, insya-Allah. Dengan cara macam ni, cara mana dengar pada perkataan kalimah-kalimah yang tak ada baris dan kita tulis baris yang ujung. Cuba kita tulis catik huruf baris yang ujung tu dan kita latih dengar, latih tulis, latih dengar, latih catik. Lama-lama insya-Allah kita akan jadi orang yang boleh baca bahasa Arab yang tak ada baris. InsyaAllah. Baik. Bil wad'i maksud dengan hantaran bahasa Arab. Bil qasdi maksud dengan ada qasad ni maksud dengan ada cadang, ada tujuan. Bil qasdi makna dengan cadang, dengan ada tujuan, ada maksud. Itu maksud bil qasdi. Kalau cakap semata-mata cakap tapi tak ada cadang, tak ada niat, tak ada tujuan, itu tak nama kalam. Macam orang yang Allah Ta'ala uji akal dia kan, Allah uji akal dia kan, tak sempurna akal dia. Kadang-kadang yang dulu-dulu dia pernah mengaji, tapi entah macam mana dia mengaji, dia pulang hafal sangat, panas kepala-kepala dia. Lepas tu habis terkeluar landasan. Dia boleh cakap Arab. Dia jumpa kita, dia cakap Arab je. Orang jawab tak jawab, dia tak ada masalah, dia jawab cakap dia. Dia cakap kita pasal nak jawab apa tak boleh kan, pasal dia cakap Arab. Sebab dulu dia pernah mengaji Arab. Jadi dia cakap tu tanpa ada tujuan. Tak ada niat, tak ada tujuan apa, dia cakap je. Jadi itu tidak dinamakan wada' dan tidak dinamakan kalam. Sebab dia cakap tanpa tujuan, tanpa ada tujuan. Begitu juga orang yang tidur tapi dia mamai, orang dah kata mamai. Mamai kat ngigau kan. Baru lepas mengaji bahasa Arab dengan Ustaz Rahim contoh kan. Lepas tu tidur mamai cakap Arab. Contoh kan. Manalah tahu kan. Cakap Arab fasih pula tu, masa sedar cakap tak fasih. Tapi masa tidur tiba-tiba anak dia kata, tadi mama cakap Arab lah dalam tidur tadi. Terkejut kami. Contoh. Jadi itu pun tak dinamakan kalam sebab dia cakap itu dalam tidur tu makna dia cakap tidak ada tujuan, tidak ada qasad. Boleh berlaku kan macam tu? Masa di luar, masa sedar tak cakap Arab fasih, tapi masa tidur cakap Arab fasih. Tak pernah berlaku. Ini sebagai contoh saja. Baik. Jadi kalau tanpa tujuan tidak dinama wada' dan tidak nama kalam. Au bil wad'il arabi ataupun dalam bahasa Arab. Kena cakap dalam bahasa Arab. Dengan ada tujuan dan kena ada dalam bahasa Arab. Barulah nama wada'. Bila cukup 4 syarat ni, sebagai contoh di bawah tu dia tulis, kalau al-lafaz tu itu ada dha, ada ra, ada ba, itu contoh. Begitu juga dalam kataan yang saya sebut, khalaqaka, fa'ala, wajada, wa'ada. Tak kira lah apa pun. Betul ke? Sama ada perkataan fi'il ataupun perkataan isim ataupun perkataan apa pun dengan ada huruf hijaiyah maka panggil lafaz. Kita kena sebut lah. Kakak tu nak order biskut tak pagi ni. Kita kena sebut. Kalau tak sebut dia tak jadi lafaz. Dia kena keluar dari mulut kita. Sebab tu dia kata as-saut mana suara. Kalau sekadar tulisan di buku tidak panggil lafaz. Contoh yang ada huruf hijaiyah tadi lah daraba. Kemudian murakkab kena contoh dia daraba Zaidun, bersusun 2 kan ataupun lebih yang ustaz bagi contoh tadi. Ini contohnya daraba Zaidun makna telah pukul oleh Zaid. Kemudian al-mufid, darab mufid ni mana yang boleh faham tadi kan, orang dengar dan orang cakap faham. Daraba Zaidun Aliyan, telah pukul oleh Zaid akan Ali. Okey.
Daraba tu perkataan fi'il, Zaidun perkataan fa'il. Ini penting lah. Kita kena ingat tu. Daraba perkataan fi'il, dia sejenis perkataan perbuatan, dan Zaidun tu perkataan isim, dia mewakili tempat fa'il. Fa'il maksud orang yang melakukan perbuatan. Perbuatan sini pukul. Jadi siapa yang melakukan perbuatan pukul? Iaitulah Zaid. Zaid yang melakukan perbuatan pukul. Aliyan, aliyan tu maf'ul. Aliyan maf'ul. Okey, betul tadi ya, tulisan fa'il betul. Aliyan iaitu maf'ul. Maf'ul maksudnya orang ataupun sesuatu yang terkena perbuatan. Okey, betul. Orang ataupun ini aliyan, ali ni nama orang. Orang yang kena perbuatan pukul tu. Yang menanggung sakit pukul tu Ali lah. Daraba Zaidun aliyan. Kalau dalam ayat Quran pula, khalaqallahu samawati. Telah mencipta tu khalaqa fi'il. Khalaqallahu, Allah tu fa'il, mana yang melakukan perbuatan khalaqa tadi. As-samawati itu maf'ul. As-samawati itu maf'ul. Tapi maf'ul itu dengan jamak muannas salim. As-samawati. Itu makna i'rab dengan jamak muannas salim. Ketika nasab dengan alif dan ta. Kita kena belajar lagi ya, tuan. Kalau di sini daraba fi'il, Zaidun fa'il, aliyan dia maf'ul, tapi maf'ul dengan baris atas, iaitu aliyan, dia isim mufrad. Isim mufrad ketika nasab dengan fathah. Daraba Zaidun aliyan. Telah pukul oleh Zaid akan Ali. Daraba fi'il, Zaidun fa'il, Zaidan aliyan maf'ul. Dan contoh yang terakhir iaitu daraba Zaidun aliyan, sama juga. Ini contoh yang disebut dengan ada maksud tujuan nak cerita bahawa Zaid itu pukul Ali. Dia ada tujuan untuk cerita tu. Dan contoh itu dalam bahasa Arab. Habis itu perkongsian tentang nota kita hari ini. Okay, kita pergi pada surah yang kita baca itu belum habis lagi. Iaitu surah Al-Humazah. Sambungan pada ayat yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Laju sikit hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Humazah sambung ayat 7. Setelah mana kita dah belajar pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Kita belajar dah. Dalam 6 ayat yang lepas tu semua ada perkataan. Fi'il ada, isim ada, huruf ada, dhamir pun ada, macam-macam. Semua kita dah belajar dah. Ingat lagi tugas tuan-tuan dan puan kena kaji, ulang kaji dan kena ingat. Ya, insya-Allah. Dan Ustaz tengok tuan-tuan pun aktif dengan kuis macam-macam kuis. Ustaz tak sempat nak tengok, cuma tengok yang itulah. Tapi tengok dari segi level tu tinggi-tinggi semua lah tu. Masya-Allah. Ustaz pun kadang-kadang rasa takut juga nak mengajar orang yang level tinggi-tinggi ni. Tengok dari segi soalan-soalan kuis tu, Allahu Akbar, hebat-hebat semua dah. Sampai perbahasan isim kana, isim inna, semua dah ada dah. Ini tinggi tu. Isim kana, isim inna. Orang pandai. Jadi kalau Ustaz follow terus yang tu, Ustaz kesian pula yang bawah-bawah ni, yang bawah-bawah nak belajar kan. Jadi Ustaz kena meraihkan semua keadaan. Yang level tinggi pun Ustaz kena raih, yang permukaan pun Ustaz kena raih, yang baru-baru nak kenal isim, fi'il, huruf ni Ustaz kena raih. Jadi macam itulah. Kan, jadi macam itulah. Jadi kita kena faham Ustaz sedang meraihkan orang-orang yang memang nak belajar, dia tak ada asas tapi dia nak belajar juga. Dia nak belajar juga, dia tak nak lari, dia nak belajar juga. Jadi Ustaz kena raih yang bawah-bawah ni. Jadi bagi mereka-mereka yang dah peringkat tinggi, dah level macam-macam ni, yang macam-macam bab tinggi-tinggi tu kan. Jadi dia kena meraihkan juga kawan-kawan yang bawah-bawah ni, insya-Allah nah. Biar kita bergerak bersama. Biar kita bergerak bersama untuk memahami kalimah Arab ni, insya-Allah. Dengan syarat, Ustaz harap sangat-sangat dengan syarat jangan lari, itu je.
Dulu kan pernah dengar perkataan sila duduk jangan lari, ingat tak perkataan tu? Nah, dia apa lagi? Jangan lari mana jangan terus aku malas lah belajar. Aku belajar pun tak faham, jangan macam tu. Jadi kena kuatkan semangat, aku nak belajar juga. Baik. Ayat yang ketujuh, allati tattali'u 'alal afidah. Allati tattali'u 'alal afidah. Yang membakar sampai ke hati. Allati tu panggil isim mausul. Ingat dulu Ustaz dah kata dah, mengaji dengan Ustaz ni, itu Ustaz guna kaedah macam tajwid je. Jumpa kalimah, sebut nama. Jumpa kalimah, sebut nama. Jumpa kalimah, sebut nama. Macam kita ngaji tajwid, jumpa kalimah, oh ini ikhfa, ini izhar, ini idgham. Berulang-ulang sampai ingatlah perkataan guru duk sebut kan. Tapi tamat 30 juzuk tu, duk ulang lagi, ngaji lagi, ulang lagi benda yang sama. Macam itulah kita ngaji Nahwu Saraf ni, kita nak ulang-ulang sampailah kita betul-betul ingat. Allati isim mausul, bermakna yang. Yang. Dia sebagai penghubung cerita sebelum dengan selepas. Dia pengikat cerita. Ataupun dia nak bagi penjelasan lagi pada ayat berikutnya. Sebab tu allati. Allati tattali'u, yang membakar sampai ke hati. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati. Bahasa Arab bila ada ala tu, dia memberi maksud dengan hati-hati sekali terbakar. Ala ni maknanya dia meliputi sekali dengan perkara itu. Tapi kalau ila makna benda tu tak termasuk. Kalau ila dia tak termasuk benda tu kan, contohnya contoh bahasa Arab disebut akaltu sama kata ila ra'siha. Aku makan ikan, makan lauk lah. Hingga ila makna hingga kepalanya. Maksudnya kepala makan tak? Makan. Tak makan sebab ilah. Oh tidak. Ilah. Oh makan kepala, kucing nak makan apa? Kepala semua ada sapu, kucing tunggu kat bawah. Kepala ikan kau makan, aku nak makan apa ni? Jadi contoh bahasa Arab, akaltu sama kata ila ra'siha. Aku makan ikan, mana makan lauk lah. Ila ra'siha, sehingga kepalanya. Maksudnya makan ikan sampai kat kepala tu, kepala kita tak makan. Sebab guna perkataan ila. Itu perbezaan ila dengan ala. Tapi kalau dalam ayat ni, allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati, bukan sampai ke hati je, dengan hati-hati sekali kena bakar. Itu ala. Kalau satu ayat je. Jadi ala tu maksudnya sekali dengan hati-hati. Dia dibakar oleh Allah. Itu perbezaan antara ila dengan ala. Tadi Ustaz dah bagi contoh kan, ila, kalau ila maknanya sampai sekat tu je. Akatu sama kata ila ra'si, aku makan ikan, makan lauk hingga kepalanya. Maksudnya sampai kat kepala je. Kepala tu bagi pada kucing. Kita makan dekat isi je, badan ikan je. Makan lauk lah, makan badan lauk je. Tapi kepala tak makan. Sebab guna perkataan ila. Tapi kalau ala ni masuk dengan kepala sekali. Kalau ayat itu akadu sama kata ala rasya, maknanya aku makan ikan, kepalanya sekali pun aku makan juga. Oh, kepala ikan kan. Okey. Habis. Jadi allati semausul tattali'u, tattali'u itu perkataan fi'il lah, perkataan fi'il. Perkataan fi'il ada ta tu. Ingatlah perkataan yang ada ta makna fi'il mudhari'. Tattali'u. Ala huruf jar, afidati itu perkataan isim. Ini Ustaz duk ra'i level-level yang bawah lah insya-Allah. Kita boleh faham sama insya-Allah. Al-afidah maknanya perkataan isim sebab ada alif lam. Bila ada ala, maka di hujung dia kena baca ti, alal afidati. Macam tu nah. Apalah, tu dalam contoh-contoh sikit. Bagi nampak hidup sikit program kita lah. Okey. Alal afidati mana ala tu huruf jar, al-afidati tu panggil isim sebab ada ala huruf jar. Habis. Inna ni bagi taukid.
Inna mana taukid. Okey, betul malah baris bawah tu. Alhamdulillah. Okey, inna tu gabungan inna dengan ha. Ha tu dhamir. Sebab tu terjemahan sesungguhnya. Sesungguhnya. Inna tu kalau kita asingkan, inna mana taukid. Huruf taukid. Dia termasuk dalam kategori huruf. Ingat tak kita belajar dulu? Tiga perkara yang penting yang dalam bahasa Arab ni, itu yang kena belajar tentang isim, tentang fi'il dan tentang huruf. Jadi inna ni dia masuk kategori huruf, iaitu huruf taukid. Dapat je tulis, tak payah pening-pening. Jangan kata pening lah ustaz ngaji suara, pening apa? Inna tulis taukid. Tulis. Tak ingat lagi pun tak apa, tulis je. Ustaz dulu ngaji macam tu, ustaz tak ingat pun. Guru ustaz cakap, tulis. Cakap tulis, cakap tulis. Lepas tu tutup buku. Tak atas mari tinggi. Itulah cara ustaz ngaji. Baca malas, nak ulang kaji malas. Tapi bila ngaji guru ustaz baca bahasa Arab yang tak ada baris tu baca, ustaz tulis baris, tulis. Catat. Makna dia terjemah, ustaz tulis. Dengan duk tengok, duk tengok, tulis hari-hari macam tu, dia akan ingat. Insya-Allah. Betul. Ikhlas ustaz cakap, ikhlas. Ikhlas ustaz cakap, ustaz mengaji daripada zero, kosong. Dan kawan-kawan ustaz yang laju-laju yang pikat laju tu, mereka memang kadang-kadang dia tulis yang kataan yang penting-penting je mereka tulis. Kawan-kawan ustaz yang otak hebat-hebat tu dia tulis yang penting-penting je. Kadang-kadang kitab mereka tu cerah aja. Ustaz tengok, mana tak ada catatan. Tapi mereka boleh baca semua makna yang diuraikan oleh guru tadi. Tapi kalau tengok buku ustaz, kitab ustaz, semua perkataan tulis makna. Allahu Akbar. Sebab ustaz mengaji dari zero, tulis semua setiap perkataan tu. Dan dengan cara macam tu, ustaz boleh ingatlah juga sikit tentang makna-makna Arab ni. Itulah yang antara perjalanan dulu. Okay. Inna ada bagi taukid, ha ada bagi isim dhamir. Dhamir sini dia bagi dhamir muannas, sebab ha ni ha untuk muannas. Bila muannas, dia kena merujuk pada kataan-kataan muannas, cerita-cerita muannas ataupun cerita-cerita tentang jamak, tentang ramai. Kaedah bahasa Arab, wa kullu jam'in muannasun. Tiap-tiap jamak itu muannas. Tiap-tiap jalan cerita yang menceritakan ramai, banyak, itu mesti merujuk kepada perkataan muannas. Itu cara dia. Tu tinggi tu, level tinggi tu. Tu yang tulis lebih tinggi, orang yang lebih tinggi dia boleh ambil poin tu. Sebab tu semua ada, rendah tinggi semua ustaz bagi, insya-Allah. Tutup kan. Yang peringkat level bawah dia tak payah pening-pening. Apa saya cakap ni tak payah, relax. Yang tu relax. Aku tak faham, tak apa lagi, tak apa. Yang tu bagi yang level tinggi-tinggi dia sambut yang tu. Yang rendah-rendah sambut yang macam tadi tu. Inna taukid, tu dia sambut. Ha isim dhamir, tu dia ambil. Macam tu. Kemudian yang ustaz kata ha tu dhamir muannas kembali pada kataan jamak, itu yang level bawah ni relax. Jangan pening-pening, relax. Dia dengar macam tak dengar aja, tak apa. Jadi wa kullu jam'in muannasun, tiap-tiap jamak itu muannas. Mesti kembalikan kepada cerita muannas. Cari perkataan-kataan muannas. Sesungguhnya alaihim, ke atas mereka itu, alaihim asalnya ala tu makna huruf jar. Tapi bila bergabung dengan him, maka dihidupkan baris ya tu, dia bariskan mati, dia letakkan baris mati, jadi alaihim. Itu perkataan yang dikembangkan. Alaihim. Ke atas mereka. Muqsadah mana? Api yang ditutup rapat. Isim maf'ul. Sebab ada mim tu, ada mim. Dia isim maf'ul. Bila sebut isim maf'ul, kena ingat jangan pelik pula. Kenapa pula jadi isim maf'ul pula? Ingat kalau fi'il ada 3 jenis je fi'il. Yang lain tu semua diistilahkan isim. Isim maf'ul, isim fa'il, isim alat, isim zaman, isim makan. Tu. Yang lain tu diistilahkan sebagai isim. Tapi yang asasnya 3 adalah fi'il, iaitu fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il
amar. Tiga ni dia bagi kategori fi'il. Tiga. Yang lain-lain pada tu disebut bagi isim. Isim fa'il, isim maf'ul, isim masdar, isim alat, isim zaman, isim zarah semua. Okey. Jadi benda-benda ni kena biasa dengar supaya kita tidak pelik bila dengar kemudian nanti lah. Kita dah tahu lah tiga bahagian. Kalau fi'il madhi ada 14 pecahan. Kalau fi'il mudhari ada 14 pecahan. Kalau fi'il amar ada 6 pecahan. Itu level bawah tu kena ambil tu. Jangan pula ni tinggi ni aku tak ambil, relax. Habis bila nak benda apa nak dapat ke semua relax. Jadi ada yang rendah ada tinggi kan. Jadi bahagian fi'il ada 3, fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar. Madhi ada 14 pecahan dia, sebab tu nama dia tasrif. Tasrif maksudnya pecahan-pecahan. Daripada kalimah mufrad kepada tasniah kepada jamak, itu bagi tasrif, pecahan-pecahan. Itu yang sebut sorah-sorah ni, sorah makna pecahan. Pecahan kalimah kepada kalimah. Mufrad, tasniah, jamak, muzakkar, muannas, ghaib, ghaibah, mukhatab, mukhatabah. Jadi pecahan-pecahan tu nama dia saraf, nama tasrif. Habis. Inna sesungguhnya alaihim ke atas mereka muqsadah, maknanya api yang ditutup rapat. Muqsadah bagi isim maf'ul sebab ada mim. Dia perkataan muannas sebab ada ta Apa tak masuk? marbutah. Ta marbutah. Okey, sebab ada ta marbutah. Baik. Kemudian fi amadin mumaddadah, fi huruf jar. Bila ada huruf jar, maka selepas dia ada kataan isim. Mesti perkataan isim. Dan isim tu lah kena baca dengan baris bawah. Okay, dalam bahasa Arab, bila baris dua di bawah tu dikira macam baris bawah juga. Dan kalau dalam tajwid panggil tanwin. Kalau dalam nahu dia panggil baris bawah juga. Fi amadin. Fi amadin. Kalau ngaji tinggi lagi, fi ni dia bagi huruf jar, tiap huruf jar dia ada takdir dia. Takdir dia. Fi amadin hal kauni, keadaan apa ni, sedangkan mereka itu amadin maknanya diikat. Diikat. Mumaddadah, tiang-tiang yang panjang. Jadi fi itu huruf jar, tiap huruf jar dia ada macam satu perkataan yang perlu kita letak pada dia, iaitu Ustaz terjemah tadi, hal keadaan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Kalau terjemahan terus tanpa ada perkataan tadi maknanya pada apa ni? Diikat pada tiang-tiang yang panjang, gitu je. Tapi kalau terjemah itu tak apa sedap maknanya, tak apa nak lengkap. Kena terjemah hal keadaan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Fi amadin mumaddadah. Fi rujah dia ada dia panggil takdir yang dimahsuhkan. Sebab itu terjemah dia hal kauni, hal keadaan mereka itu amadin diikat pada tiang-tiang panjang. Amadin itu isim, mumaddadah. Mumaddadah mana? Isim maf'ul macam tadi juga. Isim maf'ul sebab ada mim. Kena ingatlah kalau perkataan yang ada mim di depan itu merujuk pada isim maf'ul. Tapi kalau ada mim juga kat depan tapi baris bawah, itu merujuk kepada alat. Alat. Contoh macam misbahun. Misbahun mana lampu. Mirwahatun, kan mim ada bawah kan? Mirwahatun. Apa dah? Kipas angin. Kalau mim ada bawah biasanya merujuk kepada alat. Tapi kalau mim dari atas atau mim dari dhamma itu merujuk kepada isim maf'ul. Itu cara mudah untuk kenal.
perbezaan kalimah. Nanti kalau jumpa mim tak semestinya semua isim maf'ul. Cuba ingat yang Ustaz bagi tanda tadi. Kalau mim pada atas atau pada dhammah itu merujuk kepada isim maf'ul. Kalau mim pada bawah biasanya merujuk pada alat-alat macam misbahun, mana lampu. Lampu kan alat untuk terang. Mirwahatun, kipas angin, alat untuk angin dan sebagainya. Macam tu. Fi amadin mumaddadah, hakadah mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Itu kalau tengok dalam terjemahan sebelah tu macam tu dia punya tulisannya lah. Okey, habis tentang surah Al-Humazah secara ringkas-ringkasnya lah. Okey, masa ada banyak lagi, kita pergi kepada surah Al-Asr. Tadi ada Ustaz boleh patah balik tak Ustaz? patah balik yang mana? Yang P tu yang Ustaz kata selepas huruf jar, mesti isim ni baris bawah tu maknanya isim yang amada ni mesti dal ni baris bawah macam tu. Amadin, din. Dia apa nama? Jar. Bukan isim ni, Mufrad. amada ni bukan amada ni bukan PL ke Ustaz? Dia isim Amadin. juga. Di isim. Dia isim. Ya. Sekarang ni fokus kita kalau jumpa perkataan yang ada tanwin, terus kata isim. Sebab fi'il madhi ke, fi'il mudhari' ke, fi'il amar ke, dia tak boleh terima tanwin. Fi'il tidak boleh terima tanwin. Yang boleh terima tanwin adalah isim sahaja. Jadi perkataan amadin ni kalau kita nak tunggalkan dia tak ada fi, tak ada mumaddah, kita ambil perkataan tu saja nak tulis kat mana-mana, dia boleh tulis amadun, dia boleh tulis amadin, dia boleh tulis amadan. Tapi di sini kena amadin lah sebab ada fi. Dia tak boleh baca amada sajalah. Dia bukan sama macam perkataan fi'il fa'ala, bukan. Dia amadun. Kalau perkataan tunggal amadun. Amadun. Okey. Boleh insya-Allah. Perkataan asal mumaddadah tu apa dia Ustaz? Mumaddadah. Okey. Maddada. Maddada yumaddidu. Dia ada syaddah. Maddada. Maddada. Mumaddada. Okey. Kataan dia berapa? Maddada. Dia ada syaddah pada huruf yang tengah tu. Ya, itu dia panggil kataan isim maf'ul. Isim maf'ul. Sebab ada mim kat situ. Ada mim. Tadi Ustaz dah bagi tanda kalau baris atas atau baris dhammah itu merujuk pada isim maf'ul. Kalau mim baris bawah, jumpa perkataan ada mim juga tapi baris bawah itu merujuk pada alat-alat. Senang saja. Ustaz, Ya. isim maf'ul tu isim apa ya? Bagus. Isim maf'ul maknanya isim yang nama yang kena, yang perbuatan tu kena dekat dia. Mumaddadah. Maknanya isim maf'ul mana nama yang perbuatan tu kena dekat dia. Perbuatan tu kena dekat dia. Diikat pada tiang-tiang yang panjang. Terkena dekat dia. Merujuk pada ayat tadi mana? Ustaz berikan ringkasan isim. Contohnya ada isim apa at least kami boleh catat sikitlah. Ringkasan. Boleh. Ada isim nakira, ada isim ini. Contohnya lah Ustaz beri macam tu. Ya, nakira ma'rifah. Jenis-jenis lah, jenis-jenis isim. Ya. Itu maknanya macam kita dah berpatah ke belakang. Okey, tak apa. Isim macam kita tahu nama bagi sesuatu alat, benda, nama-nama makanan, nama-nama apalah, peralatan dunia ni. Termasuk isim ni itulah bilangan-bilangan, dia panggil raqam, mana bilangan wahid, isni, salasa ataupun bilangan-bilangan hari, ahad, yaumul ahadi, yaumul isnain, salasa, arbi'a, semua tu sampailah Jumaat, Sabtu, itu dipanggil nama-nama isim. Dan juga
isim ni juga dia panggil macam sebutan-sebutan pihak, kanan al-yaminu, asy-syimalu, fawqa, tahta, kan? Itu pun dia panggil kata isim. Walaupun nak tunjuk kanan tak ada, dia bukan benda, dia cuma sebutan pihak. Kan? Begitu juga dekat, jauh, ada bahasa Arab, ba'idun, qaribun. Itu semua isim. Walaupun nak tunjuk benda tak boleh. Dia panggil sebutan-sebutan untuk pihak dan sebagainya. Jadi isim maknanya nama sesuatu. Sama ada alat ataupun pihak-pihak tadilah, bilangan-bilangan dan sebagainya. Ataupun a'dha'ul jismi, ni laju-laju ni sebab tuan-tuan boleh tangkap lah. A'dha'ul jismi mana nama-nama anggota badan kita, nama-nama peralatan, a'dha'ul bait, adawatul bait, mana alat-alat rumah dan sebagainya. Semua tu dipanggil isim. Sebut je nama-nama dalam bahasa Arab itu, setiap alat-alat itu, maka itu adalah isim. Dan isim ni pula, selagi dia perkataan tunggal, dia macam qalamun, pen. Qalamun, pen, itu dia panggil pen. Mana dia masih lagi nakirah. Dia nakirah. Maknanya pen. Tapi kalau al-qalamu, bila ada al, dia sudah jadi ma'rifah. Itu tinggi sikit lah. Bila perkataan isim yang masih lagi tunggal, yang tidak diusik apa-apa lagi, dia qalamun, pen. Mana-mana pen lah. Mungkin pen di kedai, mungkin pen yang ada kat kita, mungkin pen ada kat kawan kita, mana-mana pen. Tapi kalau al-qalamu, memberi maksud pen ini, pen yang kita maksudkan. Faham tak? Pen yang kita maksudkan yang macam yaumu dalam bahasa Arab Al-Quran, yaumun, bila Allah sebut yaumun, itu hari. Mana-mana hari, belum difokus, belum dimaksudkan mana-mana hari. Tapi kalau Allah sebut al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan surah apa tu? Yasin. Nasib baik ingat. Nasib baik. Saja. Okay. Bila Allah sebut al-yaumu, asal tunggalnya yaum, hari-hari, tak kira mana-mana hari. Tapi al-yaumu, maka kita boleh terjemah hari ini. Dan tafsir sebut hari ini tu adalah hari apa? Hari kiamat. Hari kiamat, hari mahsyar, hari akhirat. Jadi Allah memberi maksud hari ini. Al-yauma nakhtimu ala, pada hari ini kami kunci ala afwahihim, di atas mulut-mulut mereka. Wa nakhtimu ala al-yauma nakhtimu ala afwahihim, pada hari ini kami kunci mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan kami bagi bercakap aydihim, tangan-tangan mereka, wa arjulihim, dan kaki mereka, maka yaksibun, dengan apa yang telah mereka telah usahakan di dunia dahulu. Allahu akbar. Jadi maksudnya al-yaum itu hari yang dimaksudkan oleh Allah, dia jadi isim ma'rifah. Boleh ya? Ustaz, sikit lagi Ustaz. Boleh. Macam ayat 9 tu kan, yang mumaddadah tu ialah isim maf'ul. Maf'ul. Jadi Ustaz kata tadi, isim ni yang kena apa ni? Yang kena pada dia. Maksudnya yang panjang. Maksudnya mumaddadah tu yang panjang. Macam mana tiang-tiang yang panjang, yang panjang tu kena diikat macam ni nak di mereka itu diikat. Mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Diikat di situlah. Tempat berlaku ikat mana di tiang-tiang yang panjang. Jadi tiang tu yang kena diikat pada tiang tu. Mana isim maf'ul, mana nama yang perbuatan itu kena pada dia. Ya. Nama perbuatan itu kena pada dia. Ya, itu nama isim maf'ul. Maf'ul. Apa Kenapa? maf'ul? Ada lagi pernah dengar maf'ul bih. Isim apa tu? Isim maf'ul yang kena pada dia. Macam mana nak bayangkan? Itu maf'ulun bih lah, maf'ulun bih. Dia ada perkataan maf'ulun ma'ah, maf'ulun min ajli. Itu semua tu berkaitan dengan makna lah, makna. Kalau maf'ulun ma'ah, makna yang kena bersama dengan dia kan. Kalau kena dengan dia, maf'ulun bih. Kena bersama dengan dia, maf'ulun ma'ah. Kalau kena disebabkan ni, maka maf'ulun min ajli. Itu tinggi sikit lah. Ustaz nak kokong Ustaz.
Ya. Nak hukumkan nak. Yang kena tiang tu yang kena ikat ke atau mereka tu yang kena diikat pada tiang tu? Mereka yang diikat pada tiang tu. Yang kena tu manusia tu ke atau yang tiang tu yang kena? Yang sedangkan mereka tu. itu diikat pada tiang-tiang panjang. Okey, ni maknanya dah fokus pada tafsir ni. Dia fokus pada tafsir. Nampaknya tuan-tuan berminat kepada tafsir ni. Okey. Tadi Ustaz sebut mumaddadah ni isim maf'ul, mana yang diikat pada tiang. Orang tu lah diikat pada tiang. Yang kena tu maksudnya maksudnya yang kena tu adalah orang tu yang kena. Orang yang kena. Orang yang diikat pada tiang tu. Okey. Sedangkan mereka diikat pada tiang. Okey. Tu dia berpeluh lah Ustaz. Tuan-tuan jangan serang Ustaz banyak-banyak. Tengok relax-relax aja. Nak memahamkan. Tuan-tuan yang ada recording tak apa. Recording tak kisah. Yang penting tuan-tuan kena faham. Tadi Ustaz sebut Ustaz nak meraihkan yang level bawah, ke tengah, yang tinggi-tinggi. Tu. InsyaAllah nah, baik. Tuan-tuan tak pecah peluh, Ustaz pecah peluh ni. Sebab kami tak faham Ustaz. Ya, tak apa. Ustaz dah janji pada diri dah. Ustaz nak cabar diri Ustaz supaya berdepan juga dengan orang yang bijak pandai macam tuan-tuan, insya-Allah. Okey, baik. Recording ni tak tahulah lepas ke mana semua dengar. Wallahualam. Tak pandai Ustaz tanya je heboh. Ya, baik. Tuan Haji Hashim Ustaz kenal seorang. Masya-Allah. Okey. Habis kat itu. Surah Al-Asr. Ada masa lagi tak? Ada 5 minit lagi. 5 minit. Minggu depan, besok pagi Ustaz, yang hari ni habiskan persoalan-persoalan orang yang tak faham ni. Sampai situ. Kemudian Ustaz buka soalan 5 minit. Tu dia buka soalan ni yang berpeluh lagi ni. Okey, boleh faham tak yang tadi semua tu? Assalamualaikum Ustaz. Assalam, ya. Tadi Ustaz ada sebut beberapa jenis isim. Contohnya isim zaraf, isim makan, isim zaman. Boleh sebut lagi tak yang lain-lain? Saya tak dapat tangkap. Okey. Isim ada isim masdar. Isim masdar ni kata keluaran, kata macam kalau fa'ala yaf'alu fa'lan. Fa'lan tu isim masdar. Dia nama kata keluaran, kata keluar. Kalau fa'lan maknanya perbuatan. Kalau daraba yadribu darban. Darban tu isim masdar. Kalau daraba pukul, darban pukulan. Kalau tulis pula kataba. Kataba yaktubu. Tulis. Kataba yaktubu. Kataba makna tu tulis. Katban maknanya penulisan. Bukan kataba tu perbuatan Ustaz, fi'il. Betul, fi'il. Kataba tu fi'il, yaktubu fi'il lagi, fi'il mudhari'. Yang katban tu dipanggil masdar. Masdar dia bagi isim masdar. Isim masdar dia kena terjemah kata keluar iaitu penulisan. Kalau qatala bunuh, yaqtulu sedang bunuh, qatlan pembunuhan. Jadi dia bagi isim masdar yang ketiga. Nasara tolong, yang suruh sedang tolong, nasran pertolongan. Nama dia isim masdar. Okey, selepas itu dia panggil isim fa'il, mana nama orang yang melakukan perbuatan. Kalau contoh duduk, jalasa yajlisu, jalsan fa wajalisun. Jalisun tu isim fa'il, mana orang yang melakukan perbuatan. Kalau jalasa duduk, orang yang duduk tu mana dia panggil isim fa'il, orang yang melakukan perbuatan. Kalau khalaqa cipta, yakhluqu, ni keluar tajuk apa ni? Ustaz ingat ke ni wish nak bagaimana ke? Okey, kalau khalaqa mana fi'il, mana cipta, yakhluqu sedang cipta, khalqan ciptaan. Kalau fahuwa khaliq maknanya orang yang mencipta. Itu biasanya merujuk kepada Allah lah. Pencipta adalah Allah. Isim fa'il. Isim marfu yang kita bincang tadi tu. Itu mana nama yang kena buat. Kalau daripada khalaqa yakhluqu khalqan fahuwa khaliqun wa dzaka makhluqun. Makhluk. Pernah sebut tak perkataan makhluk? Pernah.
Kita bila sebut makhluk ingat makhluk halus selalu, betul tak? Makhluk halus. Makhluk maknanya sesuatu yang dicipta. Kita ni siapa kita ni? Makhluk. Kita makhluk. Alam semua ni makhluk. Makhluk maknanya yang telah dicipta. Ja'ala pula, apa beza antara khalaqa dengan ja'ala? Cuba kita cari ada tak perkataannya. Ja'ala ya ja'alu. Ja'ala mana telah jadi. Ya ja'alu sedang jadi. Ja'alan kejadian. Wa ja'ilun orang yang menjadi. Wa zakama jilun orang yang kena jadi. Macam tu. Kalau kita nak tafsir jadi tu kan. Orang yang kena jadi, mana dijadikan dia. Okey. Jadi setiap perkataan fi'il kita boleh cari sampai jumpa dia punya isim-isim tadi tu. Isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul. Kemudian isim makan, ismul makan. Bukan makan. Makan ni dah makan mana tempat. Nama tempat. Kalau kita ambil perkataan nasara, nasara yang suruh nasran fa nasirun wa zakam mansurun unsur dan tansur mansarun. Mansur mana tempat tolong. Tempat berlaku pertolongan tu di mana? Dia dipanggil ismul makan, tempat tolong. Ustaz, yang isim makan ni daripada fi'il kan? Ya, semua daripada fi'il, tapi kita namakan dia isim sebab dia iktibar kepada macam tu lah, kata keluar, orang yang melakukan perbuatan, orang yang kena buat, kemudian orang yang tempat yang berlaku perbuatan, tu yang nama isim. Nama terbitan. Nama terbitan. Dia macam tu. Macam nama terbitan ni dia kena baris 2 lah ya Ustaz. Baris dua. Dekat belakang huruf terakhir. Ya. Jadi kalau fa'il ada alif. Kalau fa'il dia tengok pula, kalau fa'il madhi maftul akhir abada, difathahkan akhir selama-lama yang Ustaz ajar itu kan. Fal madhi dia punya ta'rif definisi dia, fal madhi maftuhul akhir abada. Fi'il madhi ni difathahkan akhir selama-lama. Jadi perkataan wa'ada, jalasa, qara'a, qatala, mana'a, wajada, itu semuanya fi'il madhi. Tapi itu untuk mufrad. Untuk tasniah dia jadi wajada, contoh nasara. Kalau jamak nasaru, tapi diiktibarkan masih lagi fathah di ujung. Walaupun dia berubah dengan alif, dia berubah dengan waw, tapi hakikat dia tetap fathah. Kalau macam contoh katib tu, ba tu baris atas ke baris bawah? Okey, katib daripada kataba. Tu khatib. Katib ke apa? Yang menulis. Oh, menulis. Ingat khatib macam tu. Kalau khatib tu khataba. Okey, katib. Kataba yaktubu, katiban huwa katibun wa zakama fahuwa katib, mana orang yang menulis. Katibun. Dia kena ada alif. Katibun, orang yang menulis. Oh, dia tanwin juga dia kena. Kalau fahuwa katib. Kalau nak tulis ada tanwin pun tak apa, tak mau tulis pun tak apa. Yang penting kita faham itu lafaz isim fa'il. Macam kataan khataba. Dah lebih masa 2 minit. Lagi 3 minit Ustaz ya. Okay. Macam khataba mana hadap. Khataba mana berhadap. Khataba yakhutubu, sedang berhadap. Khutbatan mana? Khutbah. Khutbatan maknanya penghadapan. Itulah betul kata maksud dia. Fahuwa khatib, orang yang berhadap, orang yang berkhutbah. Kan orang yang berkhutbah ni orang yang sedang menghadap kepada jemaah, menyampaikan. Itu mana orang khatib, tok khatib. Kita orang lain sebut katib, ini khatib. Dia khutbah mana orang yang sedang menghadap, sedang menyampaikan apa ni ungkapan. Wa zaka makhtubun maknanya apa-apa yang disampaikan, makhtub. Ya khatib mana orang yang menyampaikan ucapan. Sebab dia berhadap dengan jemaah.
Tukhatib. Okey, Ustaz nak ambilkan nama. Ya. Apa balara apa yang balak tu pun menyampaikan juga Ustaz. Apa? Ya. Bahasa Arab dia kadang-kadang banyak perkataan yang sama makna. Itu tidak menjadi masalah sebab tu bahasa Arab ni dia kaya dengan kalimah-kalimah. Macam balagha mana sampai juga kan. Tabligh makna menyampaikan. Menyampaikan juga. Balagha yablighu tablighan fa huwa balighun wa dzaka mablighun ibligh la tabligh mablighun miblaghun. Macam tu jadinya. Jadi dia kata kunci tu kita boleh bandingkan dengan perkataan lain. Balagha telah sampai, yablighu sedang sampai. Macam tu lah. Jadi kita cari perkataan. Jadi bahasa Arab ni tak semestinya satu perkataan satu makna. Dia kadang-kadang banyak perkataan tapi makna yang satu. Contoh macam saya nak sebut, an-nazara dengan nasaq dengan basara. Dua-dua makna lihat tapi memberi makna yang agak mendalam. Contohnya kalau basara makna lihat, ini lihat dengan mata. Tapi kalau nazara, kalau Allah guna dengan perkataan nazara, macam dalam Quran Allah sebut nazirin. Itu memberi maksud melihat dengan mata hati. Ya, tapi makna asal dia melihat. Basara makna lihat, kalau nazara pun makna lihat. Tapi apa perbezaan makna dia? Basara lihat dengan mata, nazara lihat dengan mata hati. Macam mana? Sekat tu boleh faham ke? Faham sedikit Ustaz. Sikit-sikit juga. Okey, tak apa. InsyaAllah Ustaz. Ya. InsyaAllah Ustaz. Ustaz Rajah tadi tu cantik yang Ustaz buat macam pokok tu, apa semua sifat musyahadah tu, isim fa'il, isim tu kalau ada dapat kat kita boleh dapat lagi terang sikit Ustaz. Ya, nanti kita cuba usahakan insya-Allah. Macam mana? Bismillah bagi masa tuang Ustaz. Okey. Itulah bahasa Arab ni kena itulah kena usaha sikit-sikit insya-Allah. Okey, Ustaz bukan last soalan, last. Ustaz nak tanya. Terima kasih Ustaz. Okay, sama soalan last. Okey, inna tu Ustaz. Tu talqiq ataupun nasab. Talqiq atau penasab. Huruf nasab. Inna termasuk dalam kategori nasab. Nasab. Nak pakai mana juga? Talqiq ke nasab kalau kita nak huraikan tu? Dia sebutan dia tauqid dengan talqiq ni. Tauqid. Ta waw kaf ya dal tauqid. Dia memberi maksud penegasan. Tauqid ni penegasan. Okey, di sini kita lebih fokus pada tauqid dan dia juga sebagai huruf nasab. Kan huruf nasab ada 10 kan? Asyaratun wa ya'an walan wa izan wa kai an walan wa izan wa kai wal. Dia termasuk dalam huruf tauqid. Inna tauqid lah. Ada ta, waw, kaf, ya. Dia bukan haraf ke tak Ustaz? Dia memang huruf. Haraf. Huruf. Ta, waw, kaf, ya, dal, tauqid. Tauqid. Inna, anna, itu semua tauqid. Oh, yang tadi Ustaz bilang ni nasab, itu salah. Dia kena huruf tauqid, Dia huruf tauqid. Haraf. Huruf tauqid. Kadna. Ya. Lam waw ba ta. Ya, huruf tauqid. Dan huruf tauqid ni dia ada peranan dia. Dia ada peranan dia lah. Nanti kita akan belajar peranan daripada dia. Tegas menegaskan. Khobar dan sebagainya. Okey, wallah alam. Sekat tu boleh faham insya-Allah. InsyaAllah. Ustaz. Okey, baik. Alhamdulillah, syukur sekadar dulu untuk pengajian hari ini. Yang baik itu daripada Allah, yang salah silap tu daripada Ustaz ni, mohon maaf. Sebab kita dalam proses mengkaji tentu ada salah silap, mohon maaf. Boleh maafkan Ustaz kalau salah? InsyaAllah. Ustaz tahu kami maafkan. Terima kasih banyaklah Ustaz. Sebab Ustaz risau satu yang Ustaz risau. Dia kata Ustaz Rahim ni macam mana ni? Salah ni. Salah. Ustaz takut macam tu. Jadi kalau semua faham, kita berlapang dada, tentu dalam kajian kita ni ada salah silap.
Ini tak apa lah, dia bukan melibatkan hukum dan sebagainya, kita cuma kaji. Bila kaji, tentu ada salah silap dan sebagainya. InsyaAllah sama-sama kita belajar lah. Terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidaytika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya Allah Tuhan kami, bukakanlah pintu hati kami ya Allah, terangkanlah pintu hati kami ya Allah, bukakanlah ilmu nahu pada kami ya Allah agar kami faham Al-Quran ya Allah, faham hadis Nabi SAW ya Allah, faham kalam-kalam ulama dalam bahasa Arab ya Allah. Amin. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah kefahaman pada kami ya Allah, berikanlah ingatan yang kuat pada kami ya Allah. Berikanlah sifat kerajinan pada kami ya Allah untuk terus mengkaji dan mengulang kaji pelajaran ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.